Okey, baik. Persekitaran yang dikelilingi oleh mereka yang bermasalah seperti penagih dadah dan pelacur lah. Dan yang kedua, dari segi sosial juga, Zarif ini terlalu percayakan kawan. Zafiq ini adalah individu yang terlalu percayakan kawan sehingga dia dikhianati oleh kawan baik dia dan peguamnya sendiri. Seterusnya adalah presi. Okey. Boleh. Seterusnya adalah precipitating, precipitating, iaitu dari segi biologikal tidak terdapat sebarang kaitan termasuk penyalahan gunaan dadah, walaupun Zafiq adalah individu yang berada dalam persekitaran tempat pengedaran dadah dan masalah sosial, tapi dia tidak ada penyalahgunaan dadah lah. Dari segi psikologi, kesedihan yang disebabkan kematian dan anak dan isteri ketika dalam penjara, perasaan rasa bersalah, tidak dapat melindungi anak dan isteri yang dibunuh kerana berada dalam penjara telah mempengaruhi dan menyebabkan Zafiq menghadapi simptom-simptom yang menunjukkan dia seperti memiliki lebih daripada personality. Baik, dari segi sosial, Zafiq ini sebenarnya sering dibandingkan, dia sering membandingkan dirinya dengan orang lain, terutamanya kawan baik dia sendiri. Dia rasa diri dia tak berguna ataupun dia rasa dirinya tak sehebat kawannya. Ini kalau dapat kita lihat bila dia keluar daripada penjara, dia tengok bagaimana kawannya yang dahulu biasa telah menjadi seorang businessman, dah dapat pangkat datuk. Ini menjadikan dia lebih keyakinan pada dirinya semakin pudar. Okey. Selain itu juga ketika dalam penjara dia juga menghadapi dibuli, sering dibuli. Yang ini kalau kita tengok dalam watak yang dilakukan dalam filem The Assistant ni, kita tengok bagaimana ketika beliau sedih kehilangan anak dan isteri, dalam masa yang sama juga beliau menjadi mangsa buli di penjara. Baik. Seterusnya perpetuation. Okey. Tidak terdapat sebarang kaitan psikologi dari segi biologi. Tidak terdapat sebarang kaitan dengan biologi yang menyebabkan Zafiq mengalami DID. Kalau kita tengok, tidak ada faktor biologi selepas dia mengalami tekanan, tidak ada faktor biologikal lah. Dari segi psikologikal pula, bila kematian anak dan isteri itu dibunuh, perasaan dendam terhadap pembunuh anak dan isterinya itu sangat menebal dalam jiwa dia. Kedua adalah perasaan dia ingin tahu siapa pembunuh anak dan isterinya. Ada dalam akhbar-akhbar menyatakan bahawa anak dan isterinya dibunuh oleh penagih dadah, atau disebut dalam filem tu adalah Mak Pek. Jadi dia mencari siapakah Mak Pek yang membunuh, penagih dadah yang membunuh anak dan isterinya. Walhal yang membunuh anak dan isterinya adalah kawan baik dia sendiri. Okey. Yang ketiga, dia suka mencederakan diri sendiri dan membunuh musuh. Okey. Watak dan psikologi, dalam sudut psikologi, watak Zarif ini seorang yang agak suka mencederakan diri sendiri, bahkan dia sedia untuk mati kerana dia merasakan dia sudah kehilangan anak dan isterinya dan tidak dapat melindungi mereka.
Okey, dari segi yang ketiga sosial, iaitu mengalami masalah keuangan sehingga sanggup bekerja sebagai pemungut hutang. Okey, kalau kita tengok bila Zafiq ni keluar daripada penjara, dia mengalami masalah keuangan kerana tidak ada pekerjaan. Jadi dia bekerja sebagai pemungut hutang. Dari segi sosial juga memiliki sokongan kawan-kawan ketika dalam penjara dan luar penjara. Okey, kita tengok Zafiq ni memiliki sokongan daripada kawan-kawannya. Walaupun dia dikhianati, Sam ini dilihat Datuk Sam ini dilihat masih memberi sokongan kepada Zafiq ketika dalam penjara dan juga di luar penjara. Bila Zafiq keluar, beri pekerjaan pada Zafiq. Okey. Okey. Yang seterusnya adalah positive strength. Okey. Positive strength adalah Zafiq ini dia memiliki keluarga, sokongan daripada kawan-kawan ketika dalam penjara dan keluar penjara. Zafiq ini pada asalnya ada satu keluarga yang bahagia. Kalau kita tengok pada permulaan bagaimana Zafiq dan anak dan isterinya. Jadi dia memiliki keluarga. Dan dia juga memiliki kawan-kawan yang agak positif. Di mana kalau kita tengok Datuk Sam itu adalah salah satu kawan yang amat dia percayai. Okey, memiliki keluarga yang bahagia sebelum miliki keluarga yang bahagia sebelum beliau masuk penjara. Di situlah kita tengok sebenarnya itu adalah strength, kekuatan dia. Dia memiliki anak dan isterinya adalah strength, kekuatannya. Tapi bila kedua-dua strength ini tidak ada, itu yang menyebabkan Zafiq mengalami DIP, gejala DIP. Okey. Teori kaunseling yang kami pilih pada kali ini adalah teori choice therapy, reality therapy, yang mana teori ini kita lihat agak sesuai untuk kita menghurai apa yang terjadi kepada Zafiq. Okey. Jika dilihat masalah Zafiq adalah apabila quality world yang ada pada Zafiq ini tidak terpenuhi ataupun tidak dipenuhi. Yang mana kalau kita tengok basic need yang ada pada Zafiq itu apabila kematian anak dan isterinya, itu basic need yang pertama, love and belonging. Dia telah quality world-nya telah terjejas kerana kehilangan. Yang kedua, bila berada dalam penjara, beliau tidak ada kebebasan, freedom. Yang ketiga, kita akan tengok dia punya fun, keseronokan sudah hilang apabila kehilangan anak dan isterinya. Apabila quality world yang dimiliki oleh Zafiq atau yang dikendaki oleh Zafiq, iaitu sebuah keluarga yang bahagia, adanya anak dan isteri, bertentangan dengan real world-nya yang mana kehilangan anak dan isterinya. Ini menjadikan Zafiq adalah individu yang bermasalah. Okey. Iaitu Zafiq mula memilih tingkah laku yang tidak berkesan dan bersedia untuk menjadi identiti yang gagal mengikut terapi CTRT. Okey. Jadi kalau kita tengok pada teori CTRT ini, kita akan lihat bagaimana Zarif adalah individu sebenarnya memiliki keinginan yang bertentangan di antara quality world dan real world yang menjadikan beliau akhirnya menjadi satu identiti yang gagal dan mewujudkan total behavior yang akhirnya menjadikan beliau Zafiq memiliki beberapa personality ataupun identiti yang berbeza, iaitu Zafiq dan Feroz. Okey. Jadi untuk pembincangan kali ini daripada kumpulan kami, saya rasa ini sahaja. Terusnya terima kasih kepada doktor kerana memberi peluang untuk kami membuat pembincangan
Dan mohon maaf sekiranya pembintangan kami ini ada mengalami kekurangan. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.